Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا من تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita, yang telah mengurniakan segala nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungannya, di bawah naungannya, pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Dan begitu juga kita tidak lupa selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahmat kepada kita sekalian alam, dan begitu juga kepada mereka yang mengikuti jalan baginda sehingga hari kiamat. Apa khabar teman-teman? Sihat? Alhamdulillah. Saya kena tanya khabar lah, sebab sebulan tak jumpa. Alhamdulillah dapat bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan pada hari ini, pada awal bulan September, bulan 5 September. Dan alhamdulillah insya-Allah kita akan menyambung kuliah kita, iaitu dari kitab Minhajul Abidin, iaitulah jalan-jalan untuk kita menuju bagaimanakah orang yang dikatakan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari ini kita masuk menyambung tajuk kita yang lepas, iaitulah berkaitan dengan kepentingan ilmu itu lebih utama daripada amalan. Maksudnya kita mesti ada ilmu, kita mesti ada maklumat, kita mesti ada information, knowledge dan sebagainya, dan apa-apa istilah sekalipun. Mudah-mudahan dengan ilmu itu akan memandu kita. Dengan ilmu itu dapat kita beramal dengan betul, dengan sahih, dengan yang sebenarnya yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Yang bermaksud ilmu itu adalah imam kepada amalan. Dia menjadi ketua, dia menjadi pemimpin, dia menjadi imam. Apabila disebut imam, maka imam itu menjadi bahrujukan, imam menjadi tempat segala-galanya kan. Itu kalau dalam istilah dalam masyarakat kita begitu kan. Maka imam itu dipandang seorang yang boleh dirujuk segala-galanya, daripada bermulanya kehidupan sehinggalah kematian, gitu kan. Mana-mana pun begitulah. Kalau imam itulah dia punya tajuknya, ataupun dia punya kata KPI dia punya kata portfolio dia. Itulah masyarakat memandang sangat sangat besar kepada imam-imam kita ni. Begitu juga dalam peranan ilmu. Dia kata ilmu itu imam kepada amalan, maka dia menjadi satu rujukan yang sangat besar kepada kita, supaya apa pun yang kita laksanakan, apa yang kita buat, berpandukan kepada ilmu. Wal amalu tabi'uhu, dan amalan itu menjadi makmumnya ataupun pengikutnya. Amalan itu menyusuri daripada ilmu tersebut. Ada ilmu barulah kita buat amalan. Alasan bahawa ilmu itu adalah inti ataupun pokok yang harus didahulukan daripada ibadah ada dua. Sebab apa? Ilmu itu sangat penting, sebab diutamakan ada dua. Yang pertamanya agar berhasil dan benar di dalam beribadah. Itu tujuannya yang pertama. Agar segala amal ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, dia berhasil, dapat memberikan kesan. Contohnya solat kita memberikan kesan supaya kita itu makin tunduk kepada Allah Ta'ala, kita makin ingat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa dzakara asma rabbih fasallah. Dan kamu ingatlah
Allah Ta'ala, ingatlah Tuhan kamu, maka dirikan salat. Fasallah. Kalau kita nak ingat Allah Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, mesti solat. Selain daripada itulah, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita berdoa, kita memandang langit dan bumi, contohnya kan, yang boleh mengingat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kita bertafakur, memikirkan tentang bagaimanakah kejadian langit dan bumi dan juga apa yang ada di dalamnya. Semuanya tidak ada sia-sia belaka. Semuanya ada kegunaan dia, ada manfaat dia, ada dia punya hikmah dia yang Allah ciptakan. Harus diketahui terlebih dahulu siapakah yang harus disembah, siapa yang patut kita sembah. Itu ada juga ahli ulama mengatakan bahawa perkataan sembah yang ada juga kan, mungkin tuan-tuan ada baca Bible dan sebagainya. Sembah yang bermaksud suatu perkataan yang berlainan daripada solat yang kita maksudkan. Sembahyang, tapi dalam percakapan kita selalu sebut sembah yang. Sembah ni kita tahu sembah kita sembah macam-macam lah. Sembah yang dikatakan yang itu adalah nama Tuhan pada satu jenis bangsa ataupun satu bangsa Cina atau apa kita tak ingat. Dalam Bible itu kata ini kajian yang dibuat maka sembah yang itu juga merujuk kepada takut-takut dia membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam istilah bahasa Melayu kita dok sebut dalam sembahyang. Jangan kita bersembahyang sembahyang. Mungkin kita boleh tukar istilah tersebut kepada solat. Kita jom pergi solat. Sebab solat itu membawa maksud doa. Solat itu membawa maksud berdoa. Itu lebih baiklah dalam istilah. Kita pakai bukan ni kita ubah solat. Jom kita pergi solat. Solat subuh ke apa-apa solat. Kita gunakan istilah yang lebih baik, yang lebih tepat di dalam agama kita, insya-Allah. Baik. Baru kemudiannya kita menyembahnya. Kita kenal Allah Ta'ala, barulah kita tahu siapa yang nak disembah tadi, Allah Azza wa Jalla. Maka apa jadinya jika kita menyembah sedangkan yang disembah itu belum kita ketahui asma dia, nama-nama dan juga sifat-sifat zatnya. Kita tak kenal lagi Allah itu siapa, nama-nama Allah Ta'ala itu banyak. Ada kata dalam Al-Quran dan hadis 99. Ada kata ada ulama lebih lagi daripada itu nama-nama Allah Ta'ala. 99 pun jenuh hafal lah. Tak akan hafal 99. Bukan hafal sahaja, tapi kita beriman, amalkan, yakin dengan nama-nama Allah Ta'ala. Al-Asma'ul Husna yang kita sebut tu. Kemudian sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mengetahui dan sebagainya. Kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, serta sifat wajib dan mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Kita pun tahu sifat-sifat wajib dan sifat-sifat yang mustahil, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita tahu. Ini kena belajar bab akidah lah, bab tauhid yang terperincinya. Maka sebab itu kadang-kadang seseorang mengiktikadkan, mempercayai sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula datang keraguan di dalam dirinya, dan sebagainya. Maka ibadah yang demikian itu akan sia-sia sahaja. Sia-sialah kita buat, kita buat amalan-amalan kita, usaha kita untuk kita nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tetapi masih ada lagi sedikit sekelumit di dalam hati kita, di dalam kepercayaan kita bahawa Allah Ta'ala ni masing-masing kita sama-sama lagi ragu, kita tak percaya dengan Allah Ta'ala, kita tak orang kata kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu biasa manusia kan. Apabila tambah-tambah lagi kita dirundung kesedihan, kepayahan, kesusahan, kita mula mempertikaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kita minta dijauhkan biar kita tetap di dalam takwa, iman, supaya kita itu sentiasa dalam percaya dan juga kita orang kata beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian keduanya diuji oleh seseorang. Baik. Dikisahkan ada dua orang. Ini satu kisah dia kata
Yang seorang adalah seorang yang berilmu, dan seorang lagi dia berilmu tapi tak pernah beribadah. Ada juga macam ni, orang berilmu tetapi tak beribadah. Dan seorang lagi orang yang tidak berilmu tetapi sentiasa beribadah. Ada dua dikisahkan dalam cerita ni. Kemudian keduanya diuji oleh seseorang, berapakah kadar kejahatan kedua orang tersebut. Lalu si pemuji ni nak uji tentang kejahatannya. Lantas si pemuji mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah, yang baik, yang cantik lah. Ini pun special juga ya. Lalu ia berkata kepada orang yang rajin beribadah tadi, wahai hambaku, aku telah mengampunkan seluruh dosa-dosamu. Tengok dia datang maka sekarang kau tidak usah lagi beribadah. Tak payah lagi beribadah, cukup tu. Kalau banyak beribadah, lama dah, 50 tahun dah beribadah, tak payah. Tutup buku, stop. Okey, itu katanya. Lalu ahli ibadah menjawab, oh itulah yang aku harapkan darimu ya Allah. Tengok begitu sekali. Ini orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu, tetapi dia beribadah banyak, masya-Allah. Beribadah saja. Tetapi dia tak ada ilmu. Lalu dia terus percaya, dia beriman bahawa sesungguhnya segala dosa dia dah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kau tak payah lagi beribadah, cukup dah tu. Lalu ahli ibadah menganggap si pemuji ini tadi sebagai Tuhan dia, sebab dia tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan dia. Bagaimana mungkin manusia boleh menjadi Tuhan pula? Jangan jadi macam Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la, dia kata, sesungguhnya akulah Tuhan kamu yang tinggi. Ini kata Fir'aun. Ini dalam surah Al-A'raf. Boleh baca di situ. Cerita pasal Fir'aun dan juga Nabi Musa alaihissalam. Baik, selanjutnya si pemuji datang pula kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu tadi tapi tak pernah beribadah. Yang waktu itu dia sedang minum arak. Dia ada ilmu, dia tahu arak itu salah, haram dan sebagainya, tapi dia minum arak. Sebab dia tak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu pemuji itu berkata, wahai manusia, Tuhanmu akan mengampunkan dosamu. Tuhan kamu akan mengampunkan dosa kamu. Lalu dengan geramnya, si yang berilmu ini menjawab, kurang ajar. Kurang ajar dia kata. Seraya mencabut pedangnya, engkau kira aku tidak tahu Tuhan siapa? Sebab apa? Dia berilmu, dia tahu, dia kenal siapa Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dan sebagainya. Maka demikianlah bahawa orang yang berilmu ini tidak akan mudah tertipu. Itu apa? Itu dia punya peranan dia, ilmu ini. Sebab dengan ilmu tu kita ketahui. Kalau tanpa ilmu macam-macam dunia ni boleh menipu kita, boleh merosakkan kita, boleh memperdayakan kita dan sebagainya. Sebab apa? Tanpa ilmu, tanpa maklumat dan sebagainya. Dan sebaliknya orang yang tidak berilmu akan mudah pula tertipu. Orang yang tak ada ilmu, maka dia mudah pula tertipu. Sebab tu pun dulu mak ayah kita pun kata, kau belajarlah pandai-pandai, kau belajarlah pandai-pandai, masuk universiti, masuk kolej dan sebagainya lah, supaya kita ada ilmu. Tetapi pada hari ini, ilmu tu sejauh mana penting? Memang sangat penting. Tapi dalam kehidupan pada hari ini, ilmu tu belum menjamin lagi kehidupan kita boleh hidup senang dan sebagainya. Sebaliknya, pada hari ini kita harus tahu bagaimana nak nak capai kebahagiaan tu dengan cara macam-macam sekali. Itu pun juga memerlukan kepada ilmu. Walaupun kadang-kadang sijil tak ada apa pun, dia punya dari sudut pendidikannya tak tinggi mana pun, tapi dia hebat. Sebab dia tahu bagaimana nak mencari harta, nak mencari duit dan sebagainya kan. Itu ujian pada hari ini kan. Belum tentu lagi anak-anak kita yang masuk kolej, masuk universiti akan ada pekerjaan, boleh bekerja, boleh senang dan sebagainya kan. Belum tentu lagi. Kalau dulu ya. Sekarang berlambak anak-anak muda kita yang dah graduate ni, yang ada ijazah semua ni, tapi tak ada pekerjaan. Tak macam dulu kan. Tahun zaman saya dulu, kalau kata 90-an pun, kalau dah kata waktu tu kira orang akan tawar kan. Waktu itulah tawaran dia sangat-sangat banyak. Anak-anak kita tambah balik daripada overseas, daripada luar negara dan sebagainya. InsyaAllah ada pekerjaan, tapi pada hari ini belum lagi menjamin. Ada PhD pun boleh situ lagi. Kalau yalah bersyarah pun tak banyak lah. Kalau nak memerlukan tenaga bersyarah,
Syarat yang lama pun masih lagi belum pencet. Kan tunggu dia orang pencet lama lagi. Ya, begitu kan. Dalam sektor kerajaan begitu, kan swasta pun begitu, mana-mana saja. Itu nak katanya. Pada hari ini anak bangsa kita makin cerdik, bukan tak cerdik, bijak pandai. Memang sangat bijak pandai. Tapi belum menjamin lagi untuk mereka itu dapat berjaya dan sebagainya, seperti mana yang diharapkan. Itu maksudnya. Baik. Kini semakin jelas, setiap hamba Allah SWT harus memiliki ilmu dan menjalankan amal ibadah. Dia kena buat dua-dua sekali, seiring, berjalan dan seiringan. Dengan ilmu itu sebagai inti atau pokok haruslah diutamakan. Ilmu itu harus diutamakan. Maka Rasulullah SAW bersabda yang tadi itu, ilmu adalah pemimpin amalan dan amalan itu sebagai makmumnya. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada orang-orang yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ada ilmu tu, kita ada maklumat tu, alhamdulillah lah, kita dikira orang yang berbahagia. Tidak kepada orang-orang yang celaka, orang yang duduk dalam keadaan yang tidak baik, celaka, na'udzubillah, hidupnya tak pernah bahagia, hidupnya sentiasa dirundung masalah, hidupnya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita. Bukan kita tak pernah ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan kita tak hampir dengan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala nak uji, nak tengok kita. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul lebih teruk lagi ujian daripada manusia kita biasa. Kita tengok dia baca Al-Quran, dia bagi motivasi pada kita. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Nuh AS, anak dan isterinya tidak beriman, sedangkan dia seorang Nabi Rasul. Ikut lebih ni lagi lah kan. Patutnya isteri dan anaknya itu beriman, kan? Tetapi itu Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada manusia, menjadi sebagai orang kata teladan, pengajaran, bahawa belum tentu lagi iman ini boleh diwarisi. Iman ini boleh dapat melalui talian, orang kata pertalian darah dan sebagainya. Belum tentu lagi. Sebab iman ni perlu dicari, diusahakan, dicapai. Orang yang betul-betul beribadah, itu sahaja yang akan memperolehi ketakwaan dan juga keimanan. Baik. Itulah sebabnya ilmu merupakan inti atau pokok yang utama yang harus didahulukan dan diikuti pula oleh amal ibadah. Hal ini berdasarkan atas sebab yang pertamanya, agar tadi berhasil dalam menjalankan ibadah. Sebabnya ibadah tanpa ilmu akan dihinggapi banyak penyakit yang dapat merosakkannya. Sebab dalam kita nak buat amal ibadah tu pastinya banyak ujian-ujian. Kalau kita tak tahu, mungkin kita akan tergelincir. Kita akan terjebak dalam penyakit yang memberikan kesan kepada si yang tidak mempunyai ilmu ni tadi. Sebab dia buat amalan juga, tapi dia tak tahu punca-punca penyakit, punca-punca nak rawat dia dan sebagainya. Solat tu dia tahu solat, tetapi apa faedah daripada solat ni, apa hikmah daripada solat ni, apa bacaan di dalam solat ni, itu yang kita perlu tahu. Bukan saja kita berdoa kepada Allah Ta'ala dalam solat tu, banyak kita berdoa Rabbighfirli apa semua tu. Kita cuba nak orang kata lebih menghayati apa yang kita bacakan di dalam solat kita. InsyaAllah dia akan memberi kesan yang sangat besar dalam solat kita. Sebab Nabi dia kalau susah hati ke, dia rundung kesedihan ke duka citaan ke, apa bahasanya, maka dia akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan bersolat. Solat itu sebagai tempat rehat, sehingga kan dia kata kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, rehatkanlah kami ya Bilal. Kalau kita waktu rehat ni tidur waktu tidur, waktu makan tengah hari, waktu lunch. Tapi Nabi tidak. Nabi dia kata arihna ya Bilal bis salat, rehatkan kami ya Bilal dengan salat. Itu waktu salat. Waktu salat itulah waktu kerehatan bagi Nabi SAW. Kita pun ikut juga begitu kan. Sampai je waktu masuk je waktu azan dan sebagainya, waktu salat, maka kita terus mendirikan salat di awal waktu. InsyaAllah hati kita akan jadi tenang, segala urusan kita akan dimudahkan. Memanglah urusan dunia ni tak akan selesai sampailah kita mati kan. Itu nak katanya dunia ni adalah ad-dunya sijnul lil mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita
kita rasa susah, kita rasa terpenjara, kita rasa terbelenggu di atas dunia. Banyak kesusahan. Kan? Waktu rehatnya bila? Mati nantilah. Itu waktu kerehatan yang abadi. Rehatlah. Tak perlu buat apa lagi. Atas dunia ni sibuklah kita. Sibuk amal ibadah, sibuk dengan segala urusan-urusan yang boleh mencapaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita patuh kepada Allah Ta'ala. Sibuklah kita kan. Sebab tu dalam Quran apa sebut dalam surah Al-Waqi'ah, kalau kita kita disarankan untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap hari, iaitu pada siang hari. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-67. Saya 67 ke 57 saya tak ingat. 57. Surah yang ke-57 kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya membaca. Nak cerita pasal hari kiamat. Tapi dalam cerita-cerita tu dicerita pasal siapakah mereka orang yang ashabul yamin. Siapakah mereka yang berpihak di pihak yang kanan, yang beruntung ni ashabul yamin. Wa ashabul shimal, siapa juga mereka itu ashabul shimal, pihak kiri, golongan kiri. Mereka yang celaka, mereka yang jahat, mereka yang amal buruk yang lebih daripada amal kebajikan. Maka ganjarannya Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Waqi'ah. Antaranya la yusadda'una anha wa la yunzifun. Dalam syurga nanti orang yang beriman ni, yang dah dapat ganjaran masuk syurga ni, tidak akan pening-pening lagi dan tidak akan mabuk-mabuk lagi. Ayat sebelum itu cerita pasal bi aqwabi wa abari wa ka'sim min ma'in. Mereka itu dalam syurga nanti akan minum minuman, gelas-gelas yang disediakan oleh bidadari-bidadari penjaga dalam syurga nanti, sehingga kan mereka itu tidak pening dan juga tidak akan memabukkan. Minum air arak, arak tak sama di atas dunia lah. Arak yang ada dalam syurga. Mereka itu rehat, beristirahat katanya. Syurga nanti insya-Allah. Baik. Itu yang pertama, mengetahui dulu zat Allah Ta'ala yang harus disembah, barulah kemudian menyembahnya. Tanpa mengetahui itu maka akan menimbulkan su'ul khatimah. Na'udzubillah, mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Sebab itu kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Kita minta di penghujung kita kebaikan, husnul khatimah. Di ujung-ujung ni lebih lagi cabaran dia tuan. Sangat-sangat mencabar. Jangan kita minta wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami, akhirkan ajal kami, yaitu dengan su'ul khatimah, dengan keburukan. Alhamdulillah. Baik. Dan membuat amal ibadah itu sia-sia belaka. Sebab apa? Dia tak ada ilmu tadi. Dia tak tahu bagaimana cabaran-cabarannya, penyakit-penyakitnya dalam beribadah. Itu pun dia kena tahu dia. Kena ngaji. Kena pergi ke majlis-majlis ilmu, dia kena tahu. Mengenai hal yang demikian sudah penyusun terangkan di dalam satu buku Al-Khawf. Dalam tajuk Al-Khawf, dalam bab Al-Khawf, iaitu takut, yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali nyatakan bahawa dia dah bincangkan secara detailnya, secara terperincinya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Al-Khawf, takut. Maka sekarang marilah kita bahas sedikit buku Ihya Ulumuddin, dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin, untuk mengetahui bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sifat-sifat su'ul khatimah. Secara ringkasnya lah, kebanyakan orang yang saleh sangat takut dengan su'ul khatimah. Orang-orang yang saleh, orang yang sentiasa mencintakan akan kematian dia yang baik. Dia takut sangat su'ul khatimah di penghujung hayatnya. Dan su'ul khatimah itu ada dua tingkatan, ada dua peringkat pula bagi su'ul khatimah itu. Yang kedua-duanya sangat besar bahayanya. Kedua tingkatan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertamanya, iaitulah hati dan perasaan seseorang ketika sakratul maut. Kita doa minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah aku, mudahkanlah aku ketika mana sakaratul maut. Sebab Nabi para sahabat pun dan Nabi juga menceritakan bagaimana seksanya sakaratul maut, diambang untuk kita dicabutnya yang tersebut. Sangat sakit tuan-tuan, sangat sakit. Kita tak rasa, kita tak tahu kan.
Sebab orang yang rasa tu tak pernah nak cerita balik macam mana kerasaan dia tu, perasaan dia rasa ni bagaimana, tak pernah kan. Kalau kita boleh macam tu, Allahu Akbar, takut kita semua, gerun kita mendengar bagaimana sakaratul maut ni. Maka hatinya akan menjadi ragu-ragu dan tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita takut ni, kita ragu-ragu di hujung usia kita, di hujung perakhiran ajal kita, kehidupan kita. Sehingga kan ia mati dia dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillahi min zalik. Dia ragu-ragu tentang Allah taala. Sebab ketika itu gangguan ataupun orang kata ujiannya sangat besar. Syaitan berada, malaikat berada. Duk berlawan. Okey, syaitan PS malaikat. Okey. Dia nak tarik orang ni ke mana? Ke syurga ke ataupun ke neraka. Ketika itu mula dah datangan. Tambah pula kita orang kata kita tak dekatkan diri, kita tak ingat kepada Allah SWT, kita mula jadi orang kata berpusing-pusing, dipanggil nyanyong, nyanyong dan sebagainya kan. Itu waktu-waktu orang kata waktu-waktu yang berbahaya kepada kita. So kita mintalah dengan Allah Ta'ala kita itu dimatikan husnul khatimah. Mintalah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, matikanlah hujung akhir aku dapat mengucap la ilaha illallah. Saya ingat satu kisah, dan kebetulan aku cerita pasal kematian ni. Bagaimana Sayyidina Amru Al-As, tuan-tuan kenal kan Amru Al-As? Kenal tak? Tak kenal. Amru Al-As seorang panglima yang sangat hebat, terkenal. Tak kenal Amru Al-As? Okey. Amru Al-As ni seorang yang sangat hebat, sahabat Nabi SAW yang sangat hebat. Maka ketika mana di hujung akhirnya, sebelum dia meninggal di Mesir, di Mesir. Ada dia punya ada dia punya peninggalan di kota Mesir itu. Dinamakan satu masjid Jami' Amru Al-As. Sangat besar masjid ni. Sangat besar. Kalau nak pergi sembahyang solat sunat tarawih di situ, kena pergi waktu zuhur lagi. Waktu zuhur lagi kena pergi. Kalau nak duduk dalam masjid lah. Saya pernah pergilah sampai ke sana. Sangat hebat lah. Amru Al-As, seorang Nabi. Maka di hujung akhir hayat dia diriwayatkan bahawa dia ini sentiasa menangis. Nangis. Lalu ditanya oleh anaknya yang bernama Abdullah. Lalu dia tanya, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau dalam duka cita? Kenapa aku nampak engkau resah, bimbang dan sebagainya? Nampak begitulah. Di hujung hayatnya begitu. Lalu Sayyidina Amru berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku telah melalui 3 fasa dalam kehidupan aku. 3 fasa Amru telah melalui dalam kehidupannya. Lalu dia ceritalah. Yang pertamanya, sebelum masuk Islam, Amru Al-As pun pernah dia orang kata ada perasaan ketika itu untuk membunuh Rasulullah SAW kalau dia dapat. Kalau dia boleh lah, dia boleh penggal kepala Nabi ketika itu, dia akan penggal. Amru Al-As. Ini waktu zaman jahiliyah, sebelum masuk Islam. Dan kalau sekiranya diberikan kesempatan ketika hidup kepada aku, dia kata, aku akan bunuh Rasulullah SAW. Lalu dia kata, kalau sekiranya lah aku dimatikan ketika itu, pastinya lah aku ini adalah ahli neraka lah. Kan? Sebab dia kafir kan? Ketika itu fasa yang pertama. Lalu fasa yang kedua, dia berkatakan bahawa sesungguhnya alhamdulillah aku telah diberikan anugerah Islam. Aku mengenal Rasulullah SAW. Ketika mana sebelum Amru Al-As ni masuk Islam, ketika itu dia masuk Islam di kota Madinah. Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah. Lalu dia pergi berjumpa Rasulullah SAW. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun panggil Amru Al-As. Datanglah wahai, hampirlah Amru Al-As, datanglah dekat dengan aku. Sebelum masuk Islam. Lalu Amru Al-As pun datang pergi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Amru Al-As ni dia punya segan, dia punya malu, dia punya rasa bersalah. Sebab waktu zaman jahiliah dulu dia rasa dia nak bunuh Rasulullah sebelum dia tahu kan Islam tu bagaimana, dia dapat hidayah dan sebagainya.
Tapi apabila berhadapan dengan Rasulullah SAW, dia segan, dia malu, dia tak tengok muka Nabi SAW. Segan sangat dia nak melihat Rasulullah SAW. Ya, ini sahabat Nabi SAW, hidup sekali dengan Nabi. Ya, sebab apa? Dia kata, aku malu, aku segan nak melihat Rasulullah. Sekiranya kamu bertanya bagaimanakah Rasulullah, sifat Rasulullah itu, ya, dia punya tubuh badan dia, apa sebagainya, aku tak boleh nak gambarkan. Begitu sekali malu dia, walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Kan, kalau kita ni, kalau nak tengok Nabi ni, kalau Nabi lah kita hidup zaman Nabi, pasti kita nak tengok Nabi kan, bagaimana kan, usul tubuhnya bagaimana. Sebab kita cinta dengan Nabi SAW. Tapi Amr al-As ni tidak, segan dengan Nabi. Ya. Dan sekiranya aku dapat mati ketika zaman Rasulullah SAW masih ada, pastinya aku adalah orang yang amat berbahagia. Tetapi tak sempat. Rasulullah wafat dulu, dia masih hidup. Lalu fasa yang ketiga, apa Amr al-As kata, lalu aku masih hidup, dipanjangkan umur, usia, ya? Lalu aku takut akhir hayat aku tidak ada apa-apa bekalan. Ini Amr al-As perempuan, seorang sahabat panglima perang yang hebat. Berapa perang dia ikut, banyak perang. Tetapi masih lagi dia mengatakan bahawa tak ada apa amal ibadah yang aku boleh bawa untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Dia rasa takut sangat. Sebab itu dia menangis. Dia menangis, terus menangis. Lalu Amr al-As pun kata, sekiranya lah aku dimatikan sekarang dalam fasa yang ketiga tu, kehidupan dia tu, aku tak tahu lagi. Aku tak ada apa-apa kecuali aku ada bekalan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja yang ada. Bekalannya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu sekiranya aku mati, aku tak tahu lagi aku ni masuk ahli syurga ke atau ahli neraka. Itu yang membawakan kepada kesedihan dia, terus menangis. Apa bekalan yang dia buat kita tu, apa sangatlah ibadah kita nak dibandingkan dengan Sayyidina Amr al-As tadi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lalu Amr al-As pun meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dalam dapat menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir ayatnya. Lalu diselesaikan, dimandikan oleh anaknya tadi Abdullah, dan dalam ketika itu pun Sayyidina Abdullah anak dia tadi mengatakan bahawa ketika itu jari-jari ayahnya itu Amr al-As tadi, orang kata dia tengah genggam gitu kan, katanya sakaratul maut ni sangat tak tahu bagaimana, sangat perihnya sakaratul maut ni, sehingga kan tangan dia tu nak dilembutkan tak boleh, dia akan genggam balik semua. Begitu sekali. Itu cerita Amr al-As, seorang sahabat yang sangat hebat, tetapi di akhir hujung usianya pun dia masih takut, dia masih masih bimbang akan bagaimana kematian dia. Kita pun patut lagi lah bimbang bagaimana kematian kita di hujung akhir hayat kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Baik. Kemudian dalam hal yang demikian, sifat kufur yang menghalangi dirinya dengan Tuhannya, yang akan membuatkan berpaling dari Allah Azza wa Jalla untuk selama-lamanya. Ini yang tadi, kalau ada perasaan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala di hujung usianya, di akhir hayatnya, maka azab yang sangat pedih dan kekal akan menimpa. Kemudian yang keduanya, yang katakan tadi, peringkat yang kedua, iaitulah seseorang yang ditunggangi oleh kecintaan terhadap urusan duniawi. Ini hubbud dunia, sangat cinta kepada dunia, tak nak lepaskan jawatan dia, tak nak lepaskan hartanya, tak nak lepaskan ahli keluarganya dan sebagainya. Hubbud dunia, selalu cinta kepada dunia, ta'assub kepada dunia. Na'udzubillah. Yang tidak ada hubungannya lagi dengan kehidupan akhirat. Tak ada apa pun. Kalau dia buat tu alhamdulillah, dia cinta dunia, dia bekerja, dia ada gaji, dia ada rezeki, dia wakafkan, sedekahkan, alhamdulillah, itu bagus. Dia buat amal kebajikan yang boleh menghubungkan dia dengan hari akhirat, alhamdulillah kalau kita ada begitu.
Dia susah. Orang kaya alhamdulillah lah, dia boleh bersedekah, dia boleh wakaf, dia boleh buat apa-apa saja amal jariah sebab dia banyak duit. Kan? Bagi banyak mana pun ada lagi duit dia kan. Hebat. Ini orang kaya. Tetapi lebih baik lagi, lebih utama lagi, lebih beruntunglah orang yang susah tapi dia boleh menolong orang juga. Itu hebat. Dia dah susah lah, tapi dia boleh tolong orang lain. Itu lagi hebat orang. Dan dibandingkan dengan orang yang kaya dia. Dalam keadaan yang susah tadi pun dia boleh bagi lagi pada orang lain. Walaupun mungkin tak banyak, dia boleh bagi RM10, RM20, RM100 kan, dan sebagainya. Tapi dia boleh lagi keluarkan infakkan harta dia tadi. Sebab harta ni dia ada dua pertanyaan nanti di hari akhirat. Daripada mana kamu dapat harta ni, ke mana kamu belanjakan. Itu yang susah tu nak jawab. Daripada mana kita dapat harta tersebut dan ke mana kita belanjakan harta tersebut, infakkan harta tersebut. Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Selepas solat apa semua Allah Ta'ala tanya, dia tanya. Baik. Lalu yang kedua ni tadi, kecintaan, hubung dunia. Dia masih lagi cinta kepada dunia yang tidak ada hubung kait dengan untuk dia capai hari akhirat tersebut. Misalnya, seseorang yang sedang membangunkan rumah, kemudian sakaratul maut datang dengan segera menjemputnya. Agak-agak kalau kita duduk bina-bina rumah, tiba-tiba sakaratul maut datang, matilah kita, meninggalkan kita. Apa yang agak-agaknya kita kita nak buat rumah lah. Buat rumah pula kata niat kita baik, alhamdulillah lah. Buat rumah tu untuk ahli keluarga kita berteduh, untuk ahli keluarga kita berlindung daripada panas dan hujan dan sebagainya kan. Alhamdulillah lah pun kan. Tapi mungkin kita tak ingat langsung kan. Itu buat apa rumah tu sebab hubung dunia, tak ada apa-apa pun. Sebab perasaan kita, sebab apa kita punya nafsu kita semata-mata. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang seperti itu, ia tidak ingat apa-apa melainkan hanya memikirkan pembuatan rumahnya yang belum selesai. Itu je yang dia ingat. Kalau kita ingat tadi, Allah Akbar, nanti anak-anak aku macam mana, ahli keluarga aku kan, anak berlindung, itu mungkin juga kan. Itu memberikan dia bahawa gambarannya persediaan dia untuk hari kematian. Maka jika ia mati dalam keadaan yang demikian, maka berarti ia mati dalam keadaan yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Nak katanya urusan dunia ni tak apa, teruskan juga, tetapi jangan sampai kita lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya tenggelam dalam kecintaan terhadap harta benda dan duniawi, bahkan berpaling daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jangan kita berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tak buat, sedekah tak buat, puasa tak buat. Alhamdulillah. Segala amal ibadah yang dituntut kita tak lakukan, tak laksanakan. Dan jika seseorang sudah berpaling dari Allah Ta'ala, maka azab dan siksa Allah Ta'ala balasannya. Itu yang Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan disempitkan kehidupan. Disempitkan kehidupan ni mungkinlah dia kaya juga, dia ada harta benda semua dan sebagainya, dia ada segala-galanya, tetapi jiwanya sempit, ahli keluarganya sempit, maksudnya tak dapat kebahagiaan dan sebagainya. Itu mungkin Allah Ta'ala jadikan juga. Tapi dhanka, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit baginya, yang sesak. Yang mungkin kita tengok sudut luarannya, fizikalnya, alhamdulillah kan? Tapi dari sudut batiniahnya, sudut rohaninya, itu hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui kan? Kita tengok manusia ni semua sama je lah, tak ada perbezaan kan? Okey, baik. Kemudian di antara dua tingkatan daripada sifat su'ul khatimah tersebut, maka tingkatan pertama itu lebih besar bahayanya. Yang tadi tu, di hujung hayatnya tadi dia masih ragu-ragu dengan Allah Azza wa Jalla kan? Sebabnya seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, bahawa api neraka hanya akan menimpa orang-orang yang tertutup hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang mukmin yang bersih hatinya, tidak bersifat hubbud dunia, cinta kepada dunia, dan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, adalah yang disebut di dalam firman Allah Ta'ala,
dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana di hari harta dan anak-anak laki tidak berguna lagi, yaitu hari akhirat nanti. Yauma la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi, malun, harta benda, dan juga anak pinak, wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah SWT dalam hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang sejahtera. Biqalbin salim. Susah nak dapat qalbin salim ni. Okey. Hati kita tenang, hati kita bersih daripada segala noda-noda dosa, daripada noda-noda kejahatan, daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Itu qalbin salim. Kepada golongan itu api neraka berkata, silakanlah kalian berlalu pergi wahai orang-orang mukmin, kerana cahaya yang ada di hati kamu itu telah memadamkan nyaraan api hari akhirat nanti. Sampai begitu sekali. Ini yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Munabbih, seorang ulama. Sangat berbahaya jika seseorang mati dalam keadaan yang dikuasai oleh sifat hubud dunia, kerana matinya manusia itu adalah sebagaimana hidupnya. Demikian pula bangkitnya dari kubur sebagaimana ia mati. Kita mati nanti, hari kematian kita nanti menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita ini seorang yang beramal ibadah, seorang yang saleh, seorang yang sentiasa nak mencari redha Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan mati dalam husnul khatimah. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Sekiranya dalam kehidupannya dia tak percaya kepada Allah Ta'ala, Al-Quran tak pernah baca, tak pernah bersolat dan sebagainya, tak pernah bersedekah, tak pernah berzakat, tak pernah nak ada buat amal kebajikan sedikit pun, Allahu Akbar, di hujung akhir hayatnya pun pastinya akan menduka citakan. Di akhir hujung hayat kita, kematian kita nanti sama seperti mana kehidupan kita. Itulah dia punya, orang kata ending dia lah, kita akan ending di garis penamat tersebut. Yang demikian pula bangkitnya daripada kubur nanti sebagaimana ia mati. Kalau kata kematian dia tadi baik, husnul khatimah, alhamdulillah kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Kita akan dapat ganjaran dia, kita akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, pemeliharaan Allah Taala. Kalau sekiranya sebaliknya, Allahu Akbar, kita akan diazab, disiksa dalam kubur pada hari kan. Sebab itu kita nak minta kepada siapa yang mati jenazah dan sebagainya, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya ni taman daripada taman-taman syurga. Kita minta bahawa kubur kita nanti, liang lahat kita nanti adalah daripada salah satu taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufrat min hufarin niran. Janganlah jadi kuburnya itu daripada satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kita tak nak daripada kawah-kawah api neraka. Dalam kubur pun kita dah kena siksa dulu. Itu gambarkan bahawa tentang bagaimana kematian kita kan. Ada beberapa sebab yang membuat seseorang bersifat su'ul khatimah. Ada beberapa sebab yang digariskan. Yang garis besarnya iaitulah penyusun telah terangkan di atas tadi. Antaranya yang tadi dua itu. Sama ada kita ragu-ragu ketika mana akhir hayat kita, kita ragu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keduanya hubud dunia, kita tak nak lepaskan dunia ni, kita cinta sangat dunia ni. Seseorang dapat menjadi bersifat su'ul khatimah walaupun ia seorang yang sangat berhati-hati, seorang yang zuhud, seorang yang soleh. Sebab tu kita sangat kena minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, akhirkanlah aku, akhirlah hayat aku ni dengan husnul khatimah. Ya Allah, akhirkanlah dengan yang baik dalam kematian aku. Ya Allah, dapatlah aku sebut kalimah la ilaha illallah. Kita minta kan. Atas dunia boleh kita sebut kan, tapi akhir hayat kita belum tentu lagi. Itu semua balik kepada amalan kita, itu balik kepada iman kita. Ini disebabkan kerana dalam niatnya terkandung bid'ah. Adanya satu
benda bid'ah yang bertentangan dengan sifat yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya tentang Khawarij. Kita pernah dengar kan golongan Al-Khawarij, orang yang luar. Khawarij ni maksudnya keluar. Tapi dia rajin solat dan membaca Al-Quran. Dia orang ni rajin solat, buat solat, baca Al-Quran. Dia lebih rajin daripada kalian, Nabi kata, dalam hal solat dan membaca Al-Quran. Sehingga kan dahi-dahi mereka ini jadi kehitaman. Benda tu lagi tuan-tuan. Dahi yang hitam tu menunjukkan bahawa dia tu banyak solat. Tapi benda tu lagi, dia tu sebenarnya orang yang beriman. Okey, susah juga. Ini Nabi kata, bukan saya kata. Okey. Akan tetapi dia membaca Al-Quran tidak sampai ke dalam lubuk hatinya. Dia baca Al-Quran, tapi Al-Quran tu tidak memberikan kesan ke atas hatinya. Dia tak faham apa dia baca. Itu sebab kita perlu tadabbur, kita cuba fahami ayat Al-Quran supaya Al-Quran tu beri kesan kepada diri kita. InsyaAllah. Tak apalah ayat-ayat yang biasa dulu, surah lazim, tak apa baca surah lazim, tapi baca terjemahan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Apabila insan-insan manusia itu dikatakan apabila diuji kepada mereka oleh Tuhan mereka, idza ma batalahu rabbuhu wa na'amahu, diberikan nikmat, maka dia kata apa? Aku ingin dimuliakan, dibanggakan. Allah Ta'ala bagi dia nikmat, Allah Ta'ala kurniakan dia pangkat, Allah Ta'ala bagi segala-galanya, maka dia kata akraman, aku dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kan? Kemudian apa? Sebab idza mabtalahu rabb faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Apabila disekat je rezeki dia, dia kata, aku ni rupanya dihina oleh Allah SWT. Itu nak menggambarkan kepada kita, apabila semua kita dapat, Allah Ta'ala bagi nikmat, kita rasa kita bangga. Allah Ta'ala muliakan aku, Allah Ta'ala ni apa, bagilah segala-galanya, apa yang minta semua aku ada. Apabila Allah Ta'ala sekat sikit je rezeki, potong je sikit rezeki, Allah Ta'ala uji kita sikit, maka kita kata, Allah Ta'ala hina aku ni. Na'udzubillah. Kita jangan kata begitu. Itu nak menunjukkan bahawa ayat Al-Quran yang memberi perasaan pedoman. Aku ni nak masuk yang mana ni tadi kan? Nak masuk yang akramat ahana kan? Duduk pun betul belaka. Tetapi bagaimana kita menghadapi situasi keadaan tersebut? Maka dengan bersyukur. Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah kita bersyukur. Kita agih-agihkan, kita sampaikan, kita panjang-panjangkan, gosip-gosipkan dengan orang yang lebih susah. Ramai lagi. Di Putrajaya pun bukan semua makan tiap hari sama macam kita. Boleh tentu duduk je Putrajaya. Ada yang anaknya sehari bawa RM1 aja. Ni saya jumpa RM1 je pergi. Agak-agak RM1 kita boleh makan ke buat? Tak boleh makan. RM1 nak beli apa je? Beli air pun tak dapat RM1. Nasi lemak sekarang RM2.5 kan? RM1 je nak makan. Ada di Putrajaya. Hebat duduk apartmen. Ada lagi orang miskin di Putrajaya. Sebab saya duduk masjid, dia tahu orang semua datang ke masjid. Ustaz, ada bantuan tak? Saya pun buka masjid di kampung masjid. Macam tu pun boleh senang, kalau duit senang, duit tabung semua. Tiket SUK yang pegang. Okay. Datuk Seri Osman pegang. Saya tak pegang duit tu. Apa-apa nak, mesti ada masyarakat dengan dia. Tak boleh. Saya nak bantu macam mana? Okay. Itu nak katanya. Kalau kita ambil firman Allah Ta'ala, kita katakan bahawa sesungguhnya apa sahabat tanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Sahabat tanya kepada Nabi, lalu Nabi disuruh jawab oleh Allah SWT, katakanlah harta yang sepatutnya, yang sebaik-baiknya kamu infakkan, yang pertama kepada mak ayah kamu dulu. Kalau kita boleh buatlah setiap keluarga dibantu dulu mak ayah dia. Mungkinlah mak ayah kita senang, alhamdulillah. Mungkin mak ayah kita dah tak ada lagi, tak apalah. Kemudian siapa? Aqrabi, kerabat-kerabat kita. Bantu dulu ahli kerabat kita, sepupu kerabat kita yang ada hubungan silaturahim dengan kita,
Yang ada orang kata waris. Itu waris. Waris. Pakcik-makcik kita, sepupu sepapak semua. Tolong dulu yang itu. Sebelum tolong anak yatim, tolong orang miskin. Tolong itu dulu. Sebab itu Islam menggariskan sangat mengambil berat tentang apa orang kata ni, silaturahim. Kalau kita tak boleh buat itu dulu, siapa lagi tu? Kita berkata, oh ni anak yatim perlukan ini, fakir miskin perlukan ini. Pasti kalau buat itu tak perlu pun baitul mal. Dalam ahli keluarga pasti ada orang yang senang, ada orang yang orang kata bolehlah bantu kan. Setakat RM50, RM1 sebulan nak bagi buat cik-makcik kita yang kehidupan dia dengan anak-anak dia dan sebagainya. Bukan dia tak ada anak-anak, mungkin anak dia pun kerja susah, kerja kampung dan sebagainya. Kita tolong mereka. Mungkin duduk di Putrajaya dengan kehidupan yang sekarang ni, bagaimana pun kita tak tahu kan. Burger pun sekarang RM3.50. Betul kan? Tak dapat lagi RM2, RM1.50 tak ada. Itu zaman 90-an boleh lah. Sekarang tak ada. Burger kosong je RM3.50 lah. Betul tak? RM3 lah paling murah. Bayangkan anak-anak tadi makan apa? RM1 saja belanja di sekolah. Boleh makan. Naga pun tak dapat makan. Roti canai dapat aku sebiji. Kalau ada roti canai lah. Roti canai betul RM1 sekarang. Kedai mamak dia kesenang kan. Okay. Itu nak kata perempuan ya. Dia bantu dah dulu ahli kerabat kita. Bantu pastinya insyaAllah. Pastinya keluarga kita tadi tu kita dapat bantu. Pakcik-makcik kita yang hidup susah dan sebagainya. Ada ramai orang sepupu sepapak kita, kadang kita tak kenal kan. Dia duduk di Putrajaya, punya sepupu sepapak kita. Ada bau-bau rupanya. Tapi kita tak mengenali mereka. Itu Islam sangat menitik beratkan tentang keluargaan. Baik. Apa tadi? Khawarij tadi suka bersolat, rajin solat, rajin baca Quran, tapi tak sampai ke dalam lubuk hatinya. Dan solatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Biarlah kita ni buat amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagaimana? Perlu ada ilmu, perlu mengaji, perlu pergi majlis ilmu. Insya-Allah kita dapat dia punya maklumat dan ilmu tersebut. Jika yang demikian, bid'ah adalah sifat yang sangat membahayakan kerana dapat menyesatkan keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Na'udzubillah. Kita ni sama pula Allah itu dengan makhluk. Misalnya menganggap Allah Ta'ala itu benar-benar duduk di atas arash. Kita tak boleh nak imagine kan, kita tak boleh nak gambarkan bagaimana Allah Ta'ala duduk di arash kan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Yang luas kursinya tu. Jangan dok bayang macam kursi tadi duduk. Tidak. Tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sama yang sesuatu sama yang bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelak jika pintu hijab telah terbuka, akan diketahui bahawa Allah Ta'ala tidak seperti mana yang kita gambarkan. Dan akhirnya ia akan ingkar terhadap Allah Ta'ala. Kalau kita samakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk, tak ada apa dah kita kan. Tak cukup lagi tauhid kita, akidah kita. Saat seperti itulah akan mati dalam su'ul khatimah. Dan kelak jika seseorang sudah dekat dengan sakratul maut dan terbuka hijabnya, baru dia akan sedar bahawa masalah ini yang demikianlah kenyataannya. Sebaliknya lah, tidak sepatutnya begitu kan. Ia akan kebingungan kerana tidak sesuai dengan segala tanggapan dia tadi. Dalam keadaan seperti itulah ia mati dengan sifat su'ul khatimah, meskipun amalannya baik. Na'udzubillah. Maka dalam amal ibadah yang paling penting adalah i'tiqad. Kita balik kepada keyakinan kita, kita punya kepercayaan kita. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu saya kira. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan berkaitan dengan amal ibadah kita, dan juga untuk memberikan motivasi kita mencari ilmu. Carilah ilmu. Pergilah ke majlis-majlis ilmu. Banyak majlis ilmu. Mbah Kelang di sini banyak. Kalau surau di Putrajaya boleh kata tiap malam ada majlis ilmu. Kalau saya grup tu, ada satu grup semua surau-surau di Putrajaya penuh. Kadang-kadang terpaksa delete kan, penuh sangat. Banyak sangat macam semua adik-adik ulama datang turun ke Putrajaya kan dan sebagainya. Di sini pun saya kira penuh jadual padat. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita datang ke majlis ilmu
Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita nak tahu bagaimana kita nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu penyakit-penyakitnya yang perlu dihadapi, ujian-ujiannya dan sebagainya. Itulah tujuannya, yang kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni maksudnya ilmu yang takut kepada Allah Ta'ala, yang membawa diri kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Maklumat yang kita ada itu belum menjamin lagi untuk kita takut kepada Allah Ta'ala. Maklumat berbeza dengan ilmu, information dan sebagainya, apa kata-kata sekali pula. Maklumat memang kita ada banyak, kita ada CJ yang tinggi dan sebagainya, banyak maklumat, tapi belum menjamin lagi untuk kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna bima yanfa'una, dan Kau ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kita namakan apa? Ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu maksudnya ilmu yang mendekatkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita beristiqamah dalam kita meraih redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan usaha kita, minta dengan segala amal ibadah kita. Kita minta dengan Allah Ta'ala bahawa kita percaya, yakin Allah Ta'ala itu mengasihi kita, Allah Ta'ala itu redha dengan kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu saya kira kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallahul azim. Terima kasih kepada puan yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.